Salam sejahtera murid-murid yang saya kasihi sekalian. Selamat datang ke kelas Cikgu Chan. Hari ini kita akan bersambung dengan topik dalam sejarah tingkatan 4 KSSM. Baik, mari kita mula belajar. Sebelum kita bermula, pastikan anda sudah bersedia untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, fokus sepenuhnya. Yang kedua, anda digalakkan untuk merujuk buku teks apabila perlu. Yang ketiga, dengar isi penting dan catat sebagai nota. Dan yang terakhir, kalau ada soalan, sila tanya dalam ruangan komen di bawah video ini. Pada hari ini, kita akan lihat topik dasar pendudukan Jepun di negara kita. Pemerintahan Tentera Ekonomi Kawalan. Sebelum negara kita merdeka, negara kita pernah diduduki oleh negara Jepun. Semasa Jepun menduduki negara kita, terdapat pelbagai rancangan yang diperkenalkan oleh Jepun untuk mengawal rakyat dan mengawal ekonomi. Mari kita lihat apakah dasar ataupun rancangan yang dibuat oleh Jepun semasa mereka menduduki negara kita selama 3 tahun 8 bulan. Dasar pendudukan Jepun di negara kita dapat difahami melalui dasar pentadbiran, ekonomi dan sosial. Tentera Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu. Mari kita sama-sama lihat apakah keadaan semasa pemerintahan tentera Jepun di Tanah Melayu dalam video seterusnya. In 1942, after a few months, the killing frenzy begins to subside. Now, the Japanese turn their attention to remolding Malaya as part of the Japanese Empire. The Japanese occupation of Malaya begins with mass murder. As this killing spree slowly comes to an end, the Japanese impose the severest discipline on all Malaya. Anyone defying the new administration, or looting or stealing, pays the highest price. They had 1 or 2 chaps caught stealing, chop off the head, put on a plate, put on table in the Kampa market. This is what you get if you steal. If you betray the Japanese administration, and then the result would be kapara potong. They say kapara potong. Everybody is afraid of that word kapara potong. Means we will behead you if you try to betray the Japanese. Kapara potong no. Everywhere, the Japanese set up prominent sentry posts, a visible declaration that they are the new masters. Since even the humblest Japanese guard represents the semi-divine emperor in Tokyo, so it is compulsory to make the lowest of bows as they pass the new posts. This soon turns into a humiliating ritual. I didn't know that I had to bow because there was no one who told us this. And when I passed by, the guy shouted, "Hurrah!" And I turned back and I saw this fella with this gun in hand, but as a sentry. And when I went to him, he just slapped me. He didn't tell me what mistake I've done, and he demonstrated that I should bow. So I knew that was a mistake, and I bowed. Itulah keadaan sebenar. Apa yang berlaku semasa pentadbiran tentera Jepun dilaksanakan di negara kita. Selain itu, pentadbiran tentera Jepun mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu serta diberikan bayaran pencen seperti sebelum perang. Untuk menjaga hati Raja-Raja Melayu, Jepun masih kekalkan Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama Islam dan adat Melayu dan bayar duit pencen kepada mereka. Seterusnya, kita lihat pula keadaan dasar ekonomi semasa pendudukan Jepun. Akibat kemelesetan ekonomi, pentadbiran tentera Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Oleh kerana ekonomi merosot,
Sistem ekonomi kawalan diperkenalkan dengan pengeluaran makanan dan industri dirancang untuk kebaikan orang Jepun. Makanan seperti beras dicatu. Maksudnya, rakyat perlu beratur dan mendapatkan beras daripada pihak Jepun dengan menggunakan kad catuan makanan seperti gambar sebelah kanan ini. Mereka tidak boleh mengambil lebih daripada yang ditetapkan oleh orang Jepun. Mari kita melihat satu video tentang keadaan ekonomi pada masa itu. The Japanese still claim that they are building a greater Asia for Asians. But for many people in Malaya, this is turning out to be a hollow promise. Kita berharap sangat kedatangan Jepun ni datangkan satu rahmat kepada kita, terutama sekali dari segi barang-barang yang akan dibeli dengan murah. Tapi sebaliknya, apa yang berlaku ialah kita berada dalam satu suasana yang boleh dianggapkan neraka dunia. Saya masih ingat tentang kadang-kadang yang susah nak pakaian, tak ada kain. Kita terpaksa gunakan goni untuk jadikan tutup aurat kita. Shortages like this forced many to find extreme solutions. Kalau ada jenazah yang dikafankan dengan kain putih, dan biasa berlaku pada malamnya orang pergi korek mayat, ambil kain putih itu untuk nak guna untuk pakai, biasa berlaku. When your back is against the wall and you have no other choice, somehow the human mind finds some answer to this sort of things. So when you're hungry, you find some way to find food at all. See? 每天晚上就去扒人家的木薯扒人家的番薯吃的。结果我忍不住，就晚上就人家养的羊，就吃他的羊奶，我再把人做乞丐。拿个一颗人家吃不完的稀饭拿回来吃。 Lihatlah alangkah susahnya keadaan penduduk kita pada zaman pendudukan Jepun di negara kita. Satu lagi dasar ekonomi Jepun ialah mata wang Jepun dicetak menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Mata wang Jepun juga dikenali sebagai wang pokok pisang. Dari segi sosial pula, Jepun bertindak menutup sekolah Inggeris dan Cina. Ini adalah kerana pada masa itu, orang Cina masih menyokong negara asal mereka, negara China yang berperang dengan Jepun. Sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat, Hakko Ichiu, mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai Jepun. Selain menutup sekolah Cina dan Inggeris, sekolah Melayu dan sekolah Tamil yang dibenarkan buka, perlu mengubah sistem untuk mengajar bahasa, semangat dan budaya Jepun. Mari kita lihat dalam video berikut bagaimanakah keadaan di sekolah pada ketika itu. The Japanese has got one thing in mind. They have got seishin. They have got spirit. They want to embed it into us. They don't want us to be lazy. You have to be punctual. You have got to be strong. They call it seishin. In the new Nippon Go schools, pupils must follow an exacting routine from early morning. We had to all assemble at the field, and first we had to sing the national anthem, the Kimigayo, and then raise the Japanese flag. And after that, we went through the physical exercise for moving our hands and legs and all that, getting the blood circulating around. You have got to do this radio taiso. That is drill by radio.
The drill is very simple. What do you call the free hand exercise? You stretch your arm, you stretch your leg, you bend down and up. That's all the Japanese would ask us to do. On special occasions, all children must praise the Japanese emperor, declaring the equivalent of "Long live the king." Tenno hika, banzai, banzai. The Japanese language, which is considered sacred, becomes a vital tool of indoctrination. By learning it, every school child will acquire the Japanese spirit, founded on discipline and loyalty to the emperor. We were young at that time, 12 years old. It's easy to pick up the Japanese language and the characters, and you have got to sing all the patriotic Japanese song. Miyoto kai no sora akete, kyokujitsu takaku kogayakeba, tenchi no seigi hatsuratsu to, kibou wa odoru oyashima. For some children, attendance at the Nippon Go schools is not just motivated by a love of learning. We went because we love Japanese language, Nippon Go. We went there because every student was given 2 cigarette tins of rice, and we are given a packet of sugar. We are given that privilege. In the new Malay, you must grow up fast. Zainul Aziz attends school for just 8 months. Then, at the tender age of 13, he must look for a job. Daripada video tadi, kita tahu umur berapakah seorang murid habis belajar semasa zaman pendudukan Jepun? Umur 13. Jadi murid-murid, bayangkan pada umur 13, kamu sudah perlu keluar cari kerja dan bukan lagi bergantung kepada ibu bapa dan teruskan belajar di sekolah. Bagaimanakah kehidupan seperti itu? Jadi, keperitaan hidup menjadikan penduduk negara kita lebih kreatif dalam kehidupan. Seperti mana yang kita lihat dalam video sebelum ini, hidup mereka perit, susah. Penduduk negara kita fikirkan pelbagai cara untuk membuat baju sendiri, makan ubi kayu, dan ada juga yang kreatif menghasilkan tempe daripada biji getah untuk kelangsungan hidup, iaitu untuk teruskan hidup mereka. Secara kesimpulannya, dasar pendudukan Jepun di negara kita boleh dilihat dari segi pentadbiran, ekonomi dan sosial. Sosialnya kita fokus kepada sekolah. Jadi, murid-murid bolehlah rujuk slide ini untuk semua isi penting untuk topik ini. Mereka yang tidak belajar dari sejarah pasti akan mengulanginya. Jadi, marilah kita fikirkan murid-murid, apakah yang dapat kita belajar dari topik pada hari ini? Semasa pendudukan Jepun di negara kita, banyak yang berubah dalam hidup rakyat. Tentera Jepun ada di merata tempat dan perlu mengikut peraturan mereka untuk ke mana-mana tempat. Ekonomi dikawal dan mereka tidak boleh membeli makanan sesuka hati. Mereka juga terpaksa belajar bahasa, semangat dan budaya Jepun. Perubahan ini bukan hanya untuk beberapa bulan, tetapi selama 3 tahun, 8 bulan. Ya, panjang masanya. Tetapi, seperti yang kita lihat tadi, adakah penduduk terus berputus asa dengan kehidupan mereka? Tidak. Ada yang berjaya membuat makanan sendiri daripada biji getah. Dalam topik-topik seterusnya, kita juga akan lihat terdapat penduduk yang bangkit menentang Jepun. Itulah semangat nasionalisme yang tinggi. Mengapakah mereka boleh mempunyai semangat walaupun dalam keadaan yang susah? Yang pertama, mereka tahu mereka mesti teruskan hidup demi anak cucu, demi negara mereka. Jadi, matlamat ingin meneruskan hidup. Dan untuk sesetengah orang, matlamat memperjuangkan kemerdekaan negara itu
jelas. Yang kedua, mereka percaya pada diri mereka. Yang ini sangat penting. Kalau mereka tidak mempercayai diri mereka, pasti mereka akan biarkan sahaja Jepun melayan mereka dengan teruk pun ikut sahaja arahan Jepun. Namun kita lihat mereka kreatif, boleh lagi mencipta pelbagai barangan dan makanan. Jadi, kita harus mempunyai matlamat hidup yang jelas dan kepercayaan diri yang tinggi semasa menghadapi cabaran dan kesusahan. Sudah sampai penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap pembelajaran pada hari ini dapat memanfaatkan murid-murid dalam kehidupan anda. Dengan itu, selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.